Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nil Iman Mizamri dari kelas BM2 akan membentangkan tentang tokoh tahap perkembangan bahasa Melayu moden. Baiklah, sebelum saya melanjutkan pembentangan saya tentang tokoh-tokoh tersebut, lebih bagus sekiranya kita mengetahui dahulu apakah itu bahasa Melayu moden. Baiklah, bahasa Melayu moden merupakan lanjutan daripada bahasa Melayu klasik. Perkembangan bahasa Melayu moden bermula pada abad ke-19 apabila Abdullah Munshi mula untuk mengarang karya-karya beliau. Bahasa Melayu mengalami perkembangan yang pesat selepas termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia yang mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sudah mula menjadi bahasa rasmi, bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan, bahasa pengantar dan bahasa ilmiah di setiap universiti dan sekolah yang berada di dalam Malaysia. Bahasa Melayu moden mempunyai dua tahap, iaitu tahap pra-merdeka dan tahap pasca merdeka. Baiklah, kita akan bermula pembentangan saya. Saya akan bermula dengan tahap pra-merdeka terlebih dahulu. Jadi, apakah itu pra-merdeka? Pra-merdeka ini merupakan zaman sebelum tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Semasa awal pemerintahan Inggeris, kedudukan bahasa Melayu sebenarnya tidak tergugat. Bahasa Melayu masih lagi digunakan sebagai bahasa yang digunakan dalam urusan rasmi kerajaan British. Namun, bahasa Melayu ini mula tergugat apabila kerajaan British pada masa itu menyatakan hasrat untuk membentuk satu gagasan yang dinamakan sebagai Malayan Union selepas Perang Dunia Kedua. Pada ketika itu, bahasa Inggeris sudah pun bermula digunakan dalam urusan rasmi kerajaan pada masa itu. Baiklah, pada era pra-merdeka ini, ramai sarjana barat yang memartabatkan bahasa Melayu. Seperti contoh, Oti Duset. Siapakah Oti Duset ini? Baiklah, mari kita mengenal beliau dengan lebih lanjut. Nama penuh beliau ialah Oman Theodor Duset. Beliau mempunyai darah Jerman yang dilahirkan di Surrey, England pada 16 November 1886. Beliau ditugaskan sebagai guru di Sekolah Tinggi Melaka pada tahun 1912 apabila beliau sampai sahaja di tanah Melayu selepas tamat pengajian di Eastbourne College, University of London. Selepas beberapa tahun beliau menjadi guru di Sekolah Tinggi Melaka, beliau dipindahkan untuk bertugas di Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1922 sebagai pengetua. Jadi, apakah sumbangan Oti Duset ini? Mengapa sarjana barat seperti beliau dianggap sebagai tokoh bahasa Melayu? Mari kita menyelusuri sedikit demi sedikit sumbangan beliau. Oti Duset ini merupakan pengetua pertama di Maktab Perguruan Sultan Idris. Semasa beliau menjawat jawatan ini, beliau bersama-sama dengan Zakbar atau nama sebenar beliau Zainal Abidin bin Ahmad berjaya menubuhkan satu pejabat karang-mengarang di maktab tersebut. Beliau juga banyak menghasilkan karya-karya untuk membantu guru-guru di tanah Melayu yang mengajar di sekolah Melayu atau sekolah vernacular. Beliau ini merupakan seorang yang amat tegas dan mempunyai sifat geram terhadap kaum pribumi di tanah Melayu pada masa itu. Hal ini kerana beliau menganggap kaum Melayu pada masa itu seolah-olah selesa hidup di bawah naungan imperialisme. Beliau ini jugalah yang membuka mata anak-anak Melayu pada masa itu untuk bangkit dan mencetuskan revolusi dalam bidang pendidikan bermula di Maktab Perguruan Sultan Idris untuk
lebih maju berbanding dengan kolonial pada masa itu. Antara contoh hasil karya beliau ialah pada tahun 1923 beliau mengarang kitab Pelita Mengarang, dan beberapa tahun selepas itu, pada tahun atau lebih tepat sekali 1926, beliau mengarang kitab Pedoman Guru 1 dan 2. Pada tahun yang sama juga beliau mengarang kitab Hisab 1 hingga 4. Kitab ini dijadikan sebagai pimpinan guru di sekolah Melayu bagi guru yang mengajar mata pelajaran ilmu hisab, atau lebih dikenali pada masa kini mata pelajaran matematik. Seterusnya, pada tahun 1930 beliau mengarang kitab ilmu geometri, dan pada tahun 1947 beliau mengarang Practical Modern Malay and Introduction to the Colloquial Language. Jika kita melihat satu persatu hasil karya beliau ini, kita boleh menyimpulkan bahawa karya-karya beliau lebih tertumpu kepada guru-guru yang hendak mengajar di sekolah-sekolah di tanah Melayu ini untuk memudahkan mereka mengajar murid-murid mereka. Baiklah, kita sudah pun tamat untuk tahap pra-merdeka. Saya akan mula membentangkan bahasa Melayu moden tahap pasca merdeka pula. Jadi, apakah itu pasca merdeka? Pasca merdeka merupakan zaman di mana selepas tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Semasa era ini, bahasa Melayu sudah pun menjadi bahasa kebangsaan selepas termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia selepas penubuhan Malaysia. Selepas penubuhan itu, terdapat juga akta-akta yang lain melibatkan bahasa Melayu ini. Jadi, apa jadi sebelum penubuhan Malaysia? Sebenarnya, sebelum penubuhan Malaysia lagi, iaitu pada tahun 1957 hingga 1962, bahasa Melayu tetap menjadi bahasa rasmi urusan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu. Namun, bahasa Melayu belum lagi dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. Belum lagi diiktiraf. Jadi, pada era ini, terdapat ramai juga sarjana-sarjana yang memartabatkan bahasa Melayu ini. Antara contoh sarjana yang memartabatkan bahasa Melayu pada era pasca merdeka ini ialah Profesor Emeritus Dr. Nik Safiah Karim. Siapakah beliau? Dan mengapa beliau diangkat sebagai tokoh bahasa Melayu? Mari kita mengenal dia dengan lebih dalam lagi. Nama penuh beliau ialah Nik Safiah binti Nik Abdul Karim. Beliau ini dilahirkan di Kampung Banggul, Kelantan, di Kota Baru, Kelantan pada 17 Disember 1939. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baru pada tahun 1948 sehingga tahun 1952. Kemudian, beliau menuntut pula di Maktab Perempuan Melayu Kuala Lumpur pada tahun 1953 sehingga tahun 1957. Selepas tamat saja pengajian di Maktab Perempuan Melayu, beliau melanjutkan lagi pelajarannya di St. Francis Institution di Melaka selepas beliau lulus Cambridge School Certificate pada tahun 1959. Beliau memperoleh ijazah Sarjana Muda Sastra pada tahun 1963 dan 2 tahun kemudian beliau berjaya merangkul ijazah Sarjana Sastra pada tahun 1965 di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Selepas daripada itu, beliau menyambung lagi pelajarannya di University Ohio, Amerika Syarikat untuk mendapat ijazah kedoktoran dalam bidang linguistik. Fakta menarik tentang Nik Safiah Karim ini, beliau sudah mula minat membaca sejak kecil lagi. Jadi oleh sebab itu, mungkin menjadi pemakin semangat beliau untuk terus melanjutkan pelajarannya sehingga beliau berjaya memartabatkan bahasa Melayu pada hari ini. Jadi, apakah sumbangan beliau terhadap perkembangan bahasa Melayu ini? Profesor Emeritus Dr. Nik Safiah Karim merupakan pensyarah di Universiti Malaya Kuala Lumpur, khususnya
di Jabatan Pengajian Bahasa, Jabatan Pengajian Melayu sehingga tahun 1999. Beliau juga turut terlibat dengan Pertubuhan Tindakan Wanita Islam atau lebih dikenali sebagai Pertiwi dan dilantik sebagai ketua sejak tahun 2001. Sejak beliau menjadi ketua Pertiwi ini, beliau berjaya menjadikan Pertiwi sebagai pertubuhan yang disegani sehingga ke hari ini. Beliau juga menerbitkan lebih 30 buah buku dan masih menjadi rujukan sehingga ke hari ini. Beliau turut berkhidmat di luar negara seperti di Brunei dan di Singapura sebagai penulis buku teks untuk digunakan di sekolah-sekolah di sana. Semasa beliau masih lagi aktif di dalam pemantaban bahasa Melayu ini, beliau merangkul banyak anugerah. Antaranya ialah Anugerah Tokoh Ilmuwan Bahasa pada tahun 2001, Kesatria Mangkunegara 1989, Johan Setia Mahkota pada tahun 1995, Johan Panglima Negara pada tahun 1997, Tokoh Maulid Rasul peringkat kebangsaan pada tahun 2013, Anugerah Wanita Cemerlang Tan Sri Fatimah pada tahun 1995 dan Tokoh Wanita Kelantan pada tahun 2001. Baiklah, antara contoh hasil karya beliau ialah Panorama Bahasa Melayu Sepanjang Zaman, Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, Biografi Akademik Nik Safiah Karim, Teks Bahasa Melayu STPM, Bahasa Melayu Teori dan Aplikasinya, serta Bimbingan Bahasa Kita Jilid kedua. Jadi, selesai sudah pembentangan saya tentang tokoh-tokoh perkembangan bahasa Melayu moden ini. Kita mengingat semula apa yang kita pelajari sebelum ini, iaitu perkembangan bahasa Melayu moden ini mempunyai dua tahap, iaitu tahap pra-merdeka dan pasca merdeka. Pada tahap pra-merdeka, terdapat tokoh-tokoh asing juga untuk memertabatkan bahasa Melayu. Walaupun mereka merupakan sarjana dari barat, mereka tetap ingin memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang utama di tanah Melayu pada masa itu. Dan terdapat juga tokoh-tokoh tempatan seperti Abdullah Munshi dan sebagainya. Pada tahap pasca merdeka pula, ramai sudah pun membuka minda masing-masing untuk terus memertabatkan bahasa Melayu ini supaya menjadi bahasa yang lebih utama berbanding bahasa-bahasa lain. Jadi, apa yang kita dapat simpulkan melalui pembentangan saya pada hari ini? Baiklah, kesimpulannya, sebenarnya kita mempunyai ramai tokoh-tokoh yang memertabatkan bahasa Melayu ini. Sehubungan dengan itu, kita mestilah mempertahankan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa yang istimewa berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain yang ada di dalam negara kita pada hari ini. Kita juga mestilah menjaga keaslian karya-karya mereka supaya tidak dicampurkan dengan bahasa yang sering digunakan pakai generasi pada masa kini seperti bahasa rojak dan bahasa selenga. Hal ini akan merosakkan karya-karya beliau dan merosakkan bahasa Melayu, keaslian bahasa Melayu yang bertukus lumus tokoh-tokoh kita mengangkat itu. Kita juga harus menghargai serta memperingati tokoh-tokoh ini kerana sekiranya mereka tidak memartabatkan bahasa Melayu, bahasa ini tidak akan berkembang sehingga ke hari ini. Saya harap pembentangan saya pada hari ini membuka minda masing-masing untuk terus mengangkat bahasa Melayu supaya menjadi bahasa yang paling disegani di dunia. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.